Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good day. So hari ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan chapter yang keempat dalam subjek ataupun kursus SBET 2143 Database Management System. So dalam ni kita tengok, first kali cuba tengok which one yang you prefer. Sama ada di sebelah kiri semuanya berkenaan dengan teks yang ada, dan di sebelah kanan adalah diagram. So which one you prefer? Okay, you can answer it by yourself. Okay, you define this tu teks ni, teks dan juga diagram ni menceritakan benda yang sama. Okay, so which one yang you prefer lah. And then after that, okay, you can look into these two diagram number 1 and diagram number 2. So which one did you prefer lah? Okay, yang sebelah kiri diagram number 1 or diagram number 2. So this yang kita akan bincangkan pada this chapter lah. So this chapter will discuss about the left one, diagram 1 is entity relationship diagram, and then diagram 2 is the class diagram. Okay, alright. So kita akan tengok chapter 4 ni adalah entity relationship diagram dan juga class diagram. So content yang akan diceritakan lebih kepada ERD ataupun entity relationship diagram. So entity relationship diagram nama pendeknya adalah ERD. Okay, and then saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan UML, Unified Modeling Language, and then kita akan terus kepada class diagram, iaitu diagram yang ditambah baik berdasarkan ERD lah. Okay, so ERD diagram sedikit. So ERD ni sebenarnya dia nak memaparkan ataupun nak tunjukkan lukis design ataupun model yang lebih mudah berbanding yang sebelah kita tengok tadi, berbanding dengan paragraf kan. Okay, so dia kita boleh analyze system, and then daripada situ kita boleh bagi tahu, maksudnya semua orang walaupun menggunakan bahasa yang berbeza, tapi menggunakan class diagram dan ERD ni semua orang boleh faham sebab the standard is there. Okay, and then they can act as a communication tool, maksudnya dia boleh orang naik walaupun berbeza bahasa, tapi standard yang sama memudahkan orang faham kita punya model tu. Okay, so dalam ERD ataupun entity relationship model ni ataupun diagram, ada 3 objek utama, iaitu entity, attribute dan juga relationship. So entity ni dalam bentuk segi 4 tepat, and then relationship dalam bentuk diamond ni, and then attribute dalam bentuk lonjong. So dalam attribute ni kita ada primary key yang akan ditunjukkan dengan underscore di garis bawah ni. Okay, so dia ada structural constraint iaitu cardinality dan juga participation. Okay, ini sedikitlah tentang ERD. Okay, macam mana nak faham entity relationship dengan attribute ni? Okay, ni macam ni. Kalau kita ada table, okay, kita ada table biasa ni, so nama table akan menjadi nama bagi entity. Okay, dan nama bagi kolom ni atau maklumat semua ni akan masuk sebagai maklumat attribute lah, satu attribute. So maksudnya attribute ada 4 dalam ni, semua akan masuk dalam satu. So nama main dia, nama attribute yang penting adalah name. Okay, ini contoh dia. Kalau kita ada cost, maksudnya kita ada jadual cost ataupun relation cost. Okay, kita ada kolom, ada 3 kolom utama, iaitu number, jumlah student, and then name, nama dia, berapa ramai nama, and then juga topik yang diambil lah. Okay, ini contoh table. Contoh table yang dijadikan dalam bentuk ERD. Okay, ini contoh yang lain. Kita ada table employee, pekerja. Okay, dalam table pekerja ni ada nombor student ataupun nombor staff, and then ada nama staff tu siapa, and then address dia tinggal di mana, gender dia lelaki atau perempuan, and then date of birth, tarikh lahir dia. Okay, so entity ni boleh jadi sama ada orang ataupun tempat, contohnya macam bangunan, ataupun boleh jadi macam tasik, jalan, so boleh. So jalan raya, maksudnya dalam jalan raya dia akan ada nama jalan, panjang jalan contoh. Okay, kalau bangunan terutama di UTM kita ada bangunan, kita ada block number, fakulti dia fakulti mana, okay, tingkat berapa dan sebagainya lah. Okay, place, itu boleh jadi juga objek. So contoh objek ni macam kereta. Kalau kereta ada nombor plate, maklumat berkenaan kereta, nombor plate ada, and then ada berapa tayar. Okay, lepas tu kita ada steering jenis apa ataupun tempat duduk jenis apa kan.
Ataupun dia level dia level mana, premium ke. Kalau macam kereta zaman sekarang ni ada banyak jenis kan. Kalau Honda tu ada yang model manual, ada automatic. Tu contohlah objek. Ataupun konsep event. Konsep event ni contohnya macam kelas awak, macam khusus, ataupun kita ada banyak lagi kursus, ataupun you ada event, contohnya macam ada webinar ke kan. So webinar tu ada maklumat tentang nama webinar, tarikh, masa dan sebagainya lah. So dia akan dapat senaraikan semuanya. So itu adalah entiti yang ada, iaitu ada person, place, objek atau konsep. Okay. So seterusnya nak cerita pasal relationship. So antara entiti dengan entiti, ada yang akan mempunyai perhubungan antara satu sama lain, ada yang tak ada. Okay. Contoh macam student dengan section mungkin tak ada, tapi student dengan vehicle ada. So student drive vehicle. So student bawa kereta lah, atau bawa kenderaan, ataupun student memiliki kenderaan pun boleh. Okay. So kalau ayat tengah ni sama ada kata kerja ataupun kata nama pun boleh. Okay. Memiliki, ataupun macam bawah ni part of, sebahagian daripada. Okay. Section, you all ada banyak section. Dalam case you ada 2 section. So dia section ni adalah part daripada khusus yang ada ni lah. Okay. Kalau macam mechanical ataupun electrical, dia akan ada banyak lagi section lah. Mungkin 6, 7, 8 section dalam satu kursus yang sama. Okay. Itu secara ringkas lah berkenaan relationship. Relationship ni nak menghubungkan antara entiti dengan entiti. Okay, sebab dalam database kita bukan cerita pasal satu table atau 2 table saja, kita cerita pasal banyak sangat table. Okay, contoh yang lain bagi student adalah kita ada student ni, maklumat pasal student, dia ada college kat mana dia tinggal, apa dia punya sponsorship dia, apa college yang dia duduk, okay, apa subjek yang dia daftar, fakulti mana dia duduk. Ini kalau curriculum jenis apa. Itu selain daripada student, ada juga pensyarah apa maklumat tentang pensyarah ni ajar subjek apa, pensyarah ni fakulti mana. Okay. So banyaklah berkaitan dengan ni. Okay, ini contoh yang lain. So macam customer dengan order, customer buat order dan order ni akan request kepada produk apa yang customer ni nak lah. Okay. So you all bila macam gunakan Shopee ke, okay, you akan buat order. So order tu akan ada nama lah, nombor dia apa, produk dia, nama produk tu kat sini, tapi nama order tu sendiri. Okay. Order, lepas tu dia punya shipping pun mungkin boleh letak nanti kan. Okay, promise date bila dia sampai, order date bila, okay, customer number apa dan order number yang mana satu. So order ni yang akan berkait dengan produk tu lah. So produk tu dia kalau tak ada order, dia akan tergantung sendiri. So bila ada order, baru order tu request produk. Okay, ini contoh-contoh diagram yang lain. Kalau tengok, kalau sedikit table mungkin tak banyak lah. Macam ni contoh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 je entity. Itu tak banyak sangat. Dia tak kompleks sangat lah. Contoh macam yang bawah ni lebih kompleks sikit. Kita tengok yang atas kanan ni, dia lebih kompleks, lagi banyak kompleks je lah. Lebih sukar nak lukis tu kan. Okay. So disebabkan tengok contoh-contoh ni, kalau lagi besar, dia akan lagi kompleks lah, lagi banyak. So kalau bayangkan, kalau nak cerita pasal UTM saja dengan bangunan, dengan pelajar sendiri, student, lepas tu dengan maintenance, jalan raya macam mana, keselamatan. So banyaklah table ni akan jadi sangat banyak, dan dia akan sangat penting lah sebab kita nak cari contoh macam ni kan. This attribute dia belong to this or this or this. Macam ni kita nampak lah kan. Tapi kalau dah banyak sangat, yang dekat-dekat kita dah tak tahu mana satu. Okay, ada contoh So dia sebab itu pada tahun 1990 lebih dia ada come out dengan new model lah untuk tunjukkan perhubungan antara table dengan table ni. Okay, so dia come out dengan UML. UML ni ialah Unified Modeling Language. Unified Modeling Language maksudnya banyak model-model yang ada, okay, digabungkan semua sekali jadi Unified Modeling Language. Okay, so UML ni dia punya ni adalah satu language yang standard satu dunia. Walaupun guna bahasa Rusia ke China ke, so dia punya UML ni adalah standard. Maksudnya letaklah bahasa apa pun tapi kita boleh faham. Okay, so macam ERD tadi pun boleh faham. Okay, so UML ni dia salah satu abstract notation
dan juga dia ada both structure and behavior. So maksudnya dia ada bentuk structure dan juga dia ada bentuk perangai bagi setiap behavior tu lah. Okay. So dia punya sejarah sedikit. Ini start daripada 78 and then start pada 1995 dia come out dengan the first UML lah 0.8. Okay. Ni ada tengok lagi dia punya evolution dia. Start pada 1995 0.8, pada dikeluar 1.0 UML partner pada tahun 1996-97. Okay, and then pada tahun 2005 dia come out dengan UML 2.0 yang agak matang lah. Okay, ini dia 2.0 ni dah tak banyak sangat berubah. Then dia come out dengan the latest one pun dah tak berapa banyak berubah lah, sebab basic dia sama. Okay, cuma dah ada improvement sikit-sikit dalam-dalam dia je lah berkenaan dengan model-model yang ada. So ni diagram-diagram yang ada dalam UML. Kita ada class diagram, package diagram, use case. So class diagram ni yang sama macam ERD tadi. Package diagram ni dia macam package, macam kelas ni ada banyak. Okay, macam student nanti dia akan semua cerita pasal student, dia akan package kan jadi satu package lah. So nama dia package diagram. So dua ni ataupun satu je lah yang kita akan fokus. Package diagram ni saya akan cerita sikit je lepas tu. Ini ada use case. Use case ni lebih kepada perhubungan antara orang ataupun pengguna dengan proses yang ada. Dia bukannya cerita pasal table. Okey, lepas tu ada lagi nombor 4 step chart, lepas tu ada activity, nombor 6 ada sequence, nombor 7 ada collaboration diagram, and then ada component diagram dan deployment diagram. So dalam UML ni dia ada semua diagram ni untuk memudahkan banyak proses lah yang berkait dengan saiz komputer. Okay, tapi yang kita akan tengok fokus dalam this course, dalam this program adalah class diagram lah. Okay, so class diagram ni ada banyak dia punya objek dia dalam dia. Ada classifier, ada attribute, ada operation, association, inheritance, stereotype, constraint dan package. Tapi kita akan fokus kepada 3 sajalah dalam ni. Tapi saya akan terangkanlah semua. Okay, so classifier adalah, classifier ni dia punya nama table lah sebenarnya. Okay, ataupun kita panggil class. So a description of set of object that share the same attribute, operation, method, relationship and semantic. Okay, yang bawah ni tak apa. Okay, ini bentuk dia. Kalau tadi kita tengok dia ada kotak, lepas tu dia ada lonjong-lonjong dan ada garisan yang sambung antara kotak tu dengan lonjong kan. Okay, dalam kelas diagram dia ada satu kotak besar dan dia dipecahkan kepada 2 atau 3. Dalam kita course yang saya ajar ni hanya 2 je lah. Kita akan guna yang atas ni name dan juga attribute sahaja. Okay, ni contoh dia. Okay, dan dia ada banyak jenis lah. Attribute tu ada banyak jenis. Ada yang visible, ada yang name, multiplicity, type expression dan initial value. So ni kalau tengok dia tanda tambah ni adalah public. Kalau tanda tolak ni adalah private. Kalau tanda hashtag ni protected. Ni bukan hashtag yang korang guna hashtag tidur dalam kelas tu, bukan. Ini hashtag protected. Maksudnya data attribute tu adalah protected. Okay, and then ada multiplicity. N adalah single integer. Okay, ni saya akan terangkan nantilah dengan contoh. Okay, N1, N2, N3, 0 to 1, 0 to many, many to many. Okay, kalau dalam kelas diagram dia guna star ni. Okay, and then type expression tak apa, kita boleh ni. Okay, ni contoh kelas diagram. So nama kelas diagram ni ialah building. So dia ada address, ada number of floor, ada resident. So resident ni ada tak ada resident ataupun banyak resident dalam satu building, dan juga is large. Large ni boolean. And then association. Okay, tadi cerita pasal kelas diagram. Yang ni association ni adalah perhubungan antara kelas dengan kelas ataupun antara table dengan table. Okay. So association ni ada banyak jenis lah. Ada ordinary, ada composite dengan shared aggregate. Okay. Dan dia juga dia punya association ni, kalau dalam ERD dia menggunakan diamond. Association ni hanya menggunakan garisan je. Tapi di hujung garisan tu ada beberapa benda lah. Contohnya ada diamond ke, ada anak panah ke. Nanti kita akan tunjuk. Okay. Ni association antara kelas dengan kelas. So kelas A dengan kelas B. Okay, dia ada association name ni, nama perhubungan. Tadi kalau ERD dia diagram, ada diamond, ada diamond tengah-tengah. Yang ni tak, dia letak nama je. Okay, and then ada
apa dia punya perhubungan dia tadi. Okey, ini contoh navigate dia. Di hujung garisan tu sama ada dia ke sini, kelas A ada akses kepada kelas B tapi tak boleh reverse. So maksudnya A dengan B, A saja yang ada akses. Yang ni B saja ada akses kepada A. Kalau tak ada apa-apa garisan, maksudnya dia sama-sama. Okey, ini macam nak faham, nanti kita tunjuk contoh. Okey, ini contoh yang lain. Ini aggregation dan composition. So aggregation ni mungkin boleh ada, maksudnya A dan B mungkin ada hubungan, mungkin tak ada. Kalau ada tutup ni, diamond dan gelap ni, maksudnya dia mesti ada part of kelas B, part of kelas A. Kena ada lah. Ataupun kelas A adalah part of kelas B. Okey, ni association class. Ni kalau ada lah, tapi ni biasanya tak ada buat untuk level you all ni. So maksudnya bila antara hubungan antara kelas dengan kelas, dia boleh menjadikan satu kelas yang lain. Tapi tak perlulah kita bincangkan. Okey, ini yang inheritance, parent class dan juga child class. Okey, contohnya macam you all kan, you all semua adalah student. Okey, dalam student ni you all bukannya you all je ada, you all mungkin pelajar UG, undergrad. Tapi ada juga pelajar child train ni, contohnya pelajar PG, postgrad, dan juga child 1 ni mungkin pelajar asasi. Okay, ada rakan-rakan you all yang daripada asasi. Okay, so dia punya maklumat dia berbeza antara satu sama lain. Mungkin nombor matrik dia berbeza. Contohnya untuk PG dia akan start dengan P, kalau macam UG dia akan start dengan A. Okay, dan juga ada nombor fakulti GH dan sebagainya lah. Dan maklumat antara pelajar asasi, pelajar undergrad dan juga postgrad berbeza. Okay, sebab tu dia letak parent dia. Cuma mungkin IC dengan nama yang asas tu samalah. Nama, alamat ke atas parent class, and then nombor matrik yang berkaitan dengan lain-lain tu akan masuk yang bawah lah. Okay, ini contoh. Okay, sekolah berada dalam department kan, ataupun sekolah ada department, ataupun dalam kes kita fakulti lah, sebab kita tak ada sekolah kan. Okay, so sekolah ada department. So satu sekolah ada satu ataupun banyak department. Kita dalam kes kita kita ada satu fakulti ada banyak department, saya pun tak ingat, ada 5, 7. Okay, ada banyak lah. So, kita ada informasi, ada tanah, ada planning, ada quantity survey, ada arkitek, banyak lah. So dia bukan sama ada satu atau banyak lah. So banyak digunakan star ni, tapi satu department dia belong tu satu school saja. So maksudnya dia macam geoinformasi atau tanah, dia tak ada dengan fakulti kejuruteraan ataupun school of mechanical ke school of electrical ke, tak ada. Dia hanya satu saja, FABU kan. Okey, ini contohnya lain. Department, setiap department ada offer subjek. Okey, dan satu department boleh offer satu subjek ataupun banyak subjek dalam satu-satu semester. Tapi satu subjek dia belong to one department. Okey, contoh macam you all punya subjek U, UHIP, UHAS, UHIM, UHMT ke, subjek tu department bukan department FABU, tapi department dia daripada fakulti sains sosial kan. Tu department dia berlainan, tapi dia still belong kepada certain department. Lecturer yang ajar pun daripada department tu, bukan daripada FABU. Okey, so ini contoh yang mudah. Okey, ini contoh yang lain. Instructor, maksudnya pensyarah, dia didaftarkan di bawah satu atau banyak department. Okey, macam fakulti daripada sains komputer tu, ataupun saya sendiri department geoinformasi, tapi saya di-assign untuk ajar daripada department geoinformasi dan juga harta tanah, serta dalam department-department yang lain lah kalau berkaitan. So instructor diminta untuk ajar, assign tu department yang berbeza. Tapi department ni dia akan berkait dengan instructor yang satu atau banyak instructor lah, satu pensyarah atau banyak pensyarah. Okay, kalau contoh yang lain, student can enroll up into 5 subject. So student boleh ambil, sama ada tak nak ambil langsung subjek ataupun maksimum 5 subjek. Ini contoh yang dibagilah. Kalau dalam kes kita minimum kredit, contohnya student can enroll in minimum 12 credit up to 18 credit, 18 credit. So dia akan jadi kat sini 12 titik 18. Okey, satu subjek boleh diambil oleh ramai student. Okey.
Okay, kalau yang lain, contoh yang lain, instructor can teach up to 3 subject. So pensyarah boleh ajar paling banyak pun 3 subjek je. Tapi dalam kes saya taklah, saya saja sampai 4 subjek. So minimum seorang pensyarah ajar 1 subjek dan paling maksimum adalah 3 subjek. So dekat UTM mungkin ada 4 lah, 4 atau 5 subjek. So itu yang paling sesuai lah. So, 1 subjek boleh diajar oleh seorang atau banyak lecturer. Kenapa banyak? Sebab contoh macam di School of Mechanical ataupun Electrical, subjek yang sama ada 10 section. So kalau satu section tu ada seorang pensyarah, subjek yang sama, tapi dalam masa yang sama mungkin ada sampai 10 pensyarah ataupun 5 pensyarah, ataupun mungkin satu subjek tu kongsi, so ada 10 section, ada 20 pensyarah. Sebab tu dia letak starnya lah. Okay, dan student boleh enroll dalam more than one school. Sebab apa? Student boleh jadi member banyak school sebab contohnya macam you all subjek ambil subjek dalam FABU, and then you all ada juga subjek daripada co-curriculum, co-Q, pusat co-Q, dan juga fakulti sains sosial kan. So adalah banyak, so, sama ada satu atau banyak sekolah. Okay, kalau kita gabung tadi kan, gabung yang banyak-banyak ni daripada awal tadi, yang school dengan department, department dengan subjek, lepas tu instructor dengan department, lepas tu student dengan subjek, and then kita ada instructor dengan subjek. Okay, lepas tu student dengan school, kita gabungkan, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan ada anak panah ni. So student adalah member kepada school. So student adalah sama ada satu atau banyak school, dan sekolah ada department. Okay, so school ada satu atau banyak department. So dalam FABU ada 5 ke 7 department, and then department offer subjek. Okay, offer satu atau banyak subjek, dan satu subjek hanya belong to one department. Okay, and then student ambil subjek ini ataupun register ataupun attend subjek ini, dan subjek diajar oleh instructor yang juga di-assign oleh ke dalam satu department. So kalau kita gabung, dia akan jadi satu kelas diagram lah. Sama juga kalau macam kita buat dalam ERD, dia akan ada gabungan macam ni. Cuma ERD dia akan ada diamond sini, diamond sini, diamond, diamond, diamond. So cara dia lain sikit lah. Okay, ini kalau you cuba tengok. Okay, ini berkenaan dengan pemilikan kenderaan. So tengok sini, owner, kita ada owner, ada nama utama, nama first name, last name, kemudian phone number. Dalam kes kita ada IC lah, semua-semualah. Okay, siapa owner dia, and then owner ni own vehicle. Okay, ada berat, ada top speed, tapi vehicle ni dia pecah lagi, ada dua, motorcycle dengan car. Sebab apa? Sebab dia punya nanti dia punya wheel dia lain, dan model dia pun lain, dan juga maksimum passenger dia pun lain. Motorcycle seorang je lah passenger kan. Kalau kereta ada 4 tambahan. Cuma waktu zaman PKPB dia di minimum maksimum 3 lah. Okay, and then kau tengok sini, ini adalah inheritance. Maksudnya ini adalah parent. Ini dia mewarisi maklumat yang daripada vehicle ni. Weight dengan top speed still kena isi. Okay, tapi dia pecah kepada car atau motorcycle. So ini adalah inheritance. Ni parent, ini adalah child. Okay, daripada sini dia mesti ada dia composition, dia mesti ada wheel. Okay, kereta dengan motor dua-dua kena ada wheel, tapi motor dia tak perlu ada steering. Motor dia ada handle, car dia ada steering. So dia ada maklumat yang berlainan. Okay, macam tayar pun kita boleh tengok sini, dia motorcycle 2, kalau car 4. Tapi kalau macam jenis motor yang ada 4 tayar, 3 tayar tu, nama dia bukan motorcycle lah, dia nama lain sebenarnya. Okay, ATV ke whatever lah. So dia bukan part of motorcycle, dia part of vehicle sini. Alright. So bila package diagram, kita gabungkan beberapa diagram, kelas diagram dalam satu package yang sama. Cuma kita tak gunalah dalam kelas kita ni. Just penerangan sedikit je lah. Okay, kalau tak ada soalan. Okay, kalau kita tengok okay, ni contoh. Kalau sebelah kiri ni kita ada table yang kita gunakan pada chapter yang sebelum ni. Kita ada table ownership, kita ada table property dan land parcel. So kalau kita translate into ERD diagram, dia akan jadi macam ni lah. So ownership, dia akan jadi ownership, dia punya entity, and then kita ada account number, IC number, owner name dan owner contact. So dia akan jadi dia punya attribute lah macam ni.
Okay, dalam ownership ni dia punya primary key ialah account number. So kita akan ada dia punya garisan bawah ni lah. Okay, ownership, lepas tu kita ada property dan juga kita ada land parcel. So kalau tengok ownership, owner dia memiliki property. Okay. So dia punya ni, dia punya relationship adalah memiliki property. Okay. Ini yang property ni patutnya adalah ada dia punya attribute, dan juga land parcel ni patutnya ada attribute, dan property ni ataupun harta tanah ni dia berada di dalam land parcel ataupun dalam lot dah. So ini dia punya perhubungan. Okay. Yang ni dia punya entity dan dia punya attribute. So manakala dalam class diagram kita tengok yang ada dua ni, ada ownership dan juga ada ni attribute lah, attribute. So ini adalah satu kelas, ini adalah kelas yang kedua, ni ownership tadi, ni adalah property. So kita tengok sini memiliki, di own, ownership own property. So tengok ownership boleh own satu atau banyak property, dan satu property dimiliki oleh satu atau dua owner. So boleh letak macam tu. So tengok sini kita boleh nampak lah yang class diagram ni dia lebih clean, lebih cantik berbanding dengan ERD. Ini contoh yang mudah lah. Okay, alright. So rasanya itu saja untuk perbincangan chapter yang keempat. So kalau ada persoalan boleh bertanya dalam e-learning ataupun boleh mesej kepada saya. So itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.